Assalamualaikum, selamat petang. So rasanya memang ada ramai ni je kot hari ni. So kita start dululah sebab saya tak nak habis lambat. Boleh dengar ke saya punya suara? Boleh dengar. Okey. Sorry lah rumah saya ni bising sikit sebab tengah renovation tapi harapnya kejap je tu. So hari ni kita nak discuss cek tempat. So cek tempat ni dia simple and sikit saja. Tajuk dia adalah analysis of variance. Untuk cek tempat ni dia ada dua topik. Satu topik dia adalah one way ANOVA. Satu lagi topik dia nama dia two way ANOVA. So one way ANOVA ni saya akan tanya untuk quiz. So two way ANOVA ni dia untuk final exam. So final exam two way ANOVA ni soalan dia 15 markah. So kena fokus betul-betul lah sebab cara dia nak buat dia punya test tu sangat simple. Tapi markah dia banyak. Okay, one way ANOVA, saya nak cerita dulu konsep dia. So, bila kita nak pakai one way ANOVA, so tujuan one way ANOVA ni, bila kita ada 3 ataupun lebih min, 3, 4, 5, 6 min, kita nak tahu sama ada min tu, semua min tu sama ataupun tidak. So, maknanya kita akan ada a bunch of min. Katalah kita ada 3 min, mu1, mu2, mu3. So kita nak test sama ada betul ke tak mu1 sama dengan nilai mu2 sama dengan nilai mu3 and so on. Itu je benda yang kita nak test. Okey, katakanlah kalau kita find out sebenarnya mu ni tak sama, boleh tak kita tahu yang mana satu yang tak sama? Sama ada mu1 ke tak sama, mu2 ke tak sama? Yang tu kita tak boleh pakai ANOVA. So kita tak ada cara. Bila kita pakai ANOVA ni, kita hanya boleh test sama ada min tu semua sama ataupun ada salah satu yang tidak sama. Tu je yang benda yang kita boleh tahu. Okay, kenapa bilangan dia kena 3 ke atas? Okay, sebabnya kalau min kita hanya ada 2 saja, kita tak payah pakai ANOVA. Kita boleh pakai hypothesis testing for min saja. Yang ni yang kita belajar dalam chapter 3. Hypothesis testing for mean difference. Itu kalau kita ada 2 min. Tapi kalau kita ada 3 min dan ke atas, 3, 4, 5 min, so kita kena pakai ANOVA untuk tahu sama ada min ni semua nilai dia adalah sama ataupun tidak sama. Okey, apa yang berlaku adalah untuk one way ANOVA, kita akan diberikan satu faktor. So faktor ni dia akan ada banyak kategori. Kejap saya admit dulu siapa ni. Okay, faktor ku tu dia akan ada banyak kategori. Kategori tu kita panggil dia sebagai K kategori. Bilangan faktor tu kita panggil dia sebagai K kategori. Okay, katalah ada 5 kategori, so K sama dengan 5. Kalau ada 4 kategori, so K sama dengan 4 and so on. Okay, itu adalah maksud kepada K kategori tu. So kita ada satu faktor tu dia categorical, dia ada banyak kategori. Okay, simbol yang kita pakai untuk bilangan kategori adalah K. Okay, untuk setiap kategori, tak semestinya sampel yang kita ambil untuk setiap kategori itu adalah sama. Boleh jadi, so kategori yang pertama kita ambil 5 sampel, kategori yang kedua kita ambil 3 sampel, kategori keempat kita ambil 4 sampel. So dia boleh jadi nilai tak sama untuk setiap kategori. Atau boleh juga kalau kita decide kita nak ambil sama. So kita ada 3 kategori, untuk setiap kategori kita nak ambil 4 sampel. So tu pun adalah possible. Okay, dalam ANOVA, soalan dia boleh tanya juga apa dia independent dengan dependent variable. Okay, apa beza independent dengan dependent variable? So independent variable kita untuk ANOVA, dia adalah faktor. Faktor yang diberi dalam soalan tu adalah independent variable. Sebab independent variable ni apa yang kita vary. Vary tu maksudnya apa yang kita ubah. Okay, tu adalah independent variable. So bila kita ubah, so akan ada benda yang berubah. So variable yang berubah tu kita panggil dia sebagai dependent variable. So dia adalah data yang kita collect. So kalau dalam soalan tu dia tanya yang mana satu independent, yang mana satu dependent. So independent adalah kita punya factor. So dependent adalah data yang kita collect tu adalah kita punya dependent variable. Okay, next, macam mana kita nak buat test menggunakan one way ANOVA ni? Okay, step yang pertama apa yang kita kena buat adalah kita kena construct ANOVA table. So macam mana rupa dia ANOVA table? Okay, saya tunjuk. So ANOVA table rupa dia macam ni. Ni kita panggil dia sebagai one way ANOVA table. So dia ada banyak elemen kat dalam ANOVA table ni.
So dia ada sum square treatment, sum square error dengan sum square total. So macam mana kita nak kira setiap sum square tu, dia ada formula dia. So ni adalah formula macam mana nak kira untuk setiap elemen. Okay, formula yang pertama, formula yang kedua dengan formula yang ketiga. So sum square treatment ni adalah dia punya formula. Okay. So sum square error ni adalah dia punya formula. Sum square total ni adalah dia punya formula. So kalau kita tengok untuk kira sum square error, kita kena ada dua-dua dulu nilai. Sum square total tolak sum square treatment baru boleh kira sum square error. Maknanya first kali, so kira sum square treatment. Second, kira sum square total baru boleh kira sum square error. Tu adalah cara macam mana order untuk kira setiap sum square. Okay, kemudian dalam kolom seterusnya ada degree of freedom ataupun selalunya kita tulis di sebagai DOF. So DOF ni stands for degree of freedom. So degree of freedom untuk nombor 1 dia adalah K tolak 1. Macam saya bagi tahu tadi apa dia K. So K adalah number of categories. So ni adalah number of categories. Kalau kita ada faktor tu, kita ada 5 kategori, maknanya kat sini dia akan jadi 5 tolak 1. Okay, kemudian kita ada juga N tolak K untuk degree of freedom of error. So apa dia N? So N kat sini dia adalah overall total. So kita tengok eksperimen tu secara the whole, secara keseluruhan. So berapa banyak kita ambil sampel secara keseluruhan tu adalah capital N. So kat sini. Okay, and total pula formula dia adalah N tolak 1. Ni memang fix. So kita kena, bila kita nak buat table ni, so nilai tu kita ambil dalam soalan mengikut ke soalan yang dia bagilah. So berapa nilai K, berapa nilai on and so on. Tapi table ni memang fix. Ni adalah dia punya nilai degree of freedom. Okay, kolom yang seterusnya adalah mean square. So kita ada mean square untuk treatment error. Total ni memang kita tak cari mean square. Kita tak interested kepada mean square of total. Hanya mean square treatment dengan mean square error saja. So macam mana nak kira mean square treatment? Kita bahagi. So kita ambil nilai sum square, bahagi K tolak 1. So kita akan dapat mean square treatment. Sama juga dengan error. Kita ambil sum square error, bahagi dengan degree of freedom untuk error and bahagi N tolak K. So kita akan dapat mean square error. And ni sebenarnya adalah kita punya test statistik. Kalau tuan-puan ingat, so bila kita buat hypothesis testing, kita akan kira test statistik pakai formula dalam statistical table. Tapi untuk ANOVA, bila nak kira test statistik, kita tak ada formula tapi kita kena pakai ANOVA table ni untuk kira test statistik. So test statistik ni kita panggil dia sebagai F-test. Macam mana nak kira F-test? So F-test ni kita ambil mean square treatment yang atas. So bahagi dengan mean square error yang kat bawah. So kita akan dapat nilai F-test. And last kali ni adalah kita punya critical value lah. Saya besarkan sikit-sikit kat sini. So untuk one way ANOVA, kita pakai F distribution. F distribution dia ada 3 komponen. First kali bila kita nak cari dia punya critical value, kita kena tahu nilai alpha. Elemen yang seterusnya, new 1 adalah sama dengan K tolak 1. Ambil yang kat sini. Ni adalah kita punya K tolak 1. Okay, elemen yang terakhir adalah new 2. Dia adalah bersamaan dengan N tolak K. So kita ambil nilai yang kat bawah ni. Okay, so tu adalah kita punya critical value. Okay, lepas ni kita akan belajar chapter 4, chapter 5, chapter 6. Okay, apa persamaan chapter 4, 5 dengan 6? Persamaan dia adalah, lepas ni semua test yang kita buat adalah hypothesis testing. Tapi the good news is that, semua test yang kita buat, dia adalah right tail test. Dia tak ada two tail, tak ada left tail, tak ada. Semua benda yang kita akan test lepas ni, so dia semua test tu adalah right tail test. Sebab tu kita ada test statistik, ada critical value. Sebab konsep yang kita akan pakai adalah konsep yang sama dengan apa yang kita belajar dekat chapter 3. So sebab tu, bila dia adalah right tail test, kalau tuan-puan ingat balik, so right tail test maknanya bentuk dia macam ni. So rejection region dia, so berada di belah kanan. So kat sini adalah kita punya critical value. So automatically kalau nilai dia lebih besar, kita punya nilai test statistik adalah lebih besar daripada critical value, dia masuk kat sini. So automatically kita akan reject. Sebab tu dia kata kat sini, so null hypothesis will be rejected if F-test nilai tu adalah lebih besar daripada kita punya critical value. Okay, itu adalah idea dia overall. Okay, sekarang kita nak tengok example. Sekejap saya admit dulu siapa nak masuk ni. Saya rasa macam tak boleh admit lagi. Okay, so kita tengok example 4.1. Okay, baca dulu. So senario dia apa yang dibagi kat sini.
Okay, untuk example 4.1 ni, so dia kata an experiment was performed to determine whether the annealing temperature of ductile iron affects its tensile strength. So kita nak tengok betul ke yang annealing temperature ni dia mempengaruhi tensile strength. So 5 specimen were annealed at each of 4 temperatures. So kita ada 4 temperature yang berbeza. Untuk setiap temperature tu kita ambil 5 specimen. So the tensile strength was measured for each temperature. So as a result kepada temperature yang berubah tu, kita kira dia punya tensile strength. So the result are presented as follows. Sekarang kita ada 4 temperature yang berbeza. 750, 800, 850, 900. So untuk setiap ni kita ambil 5 sampel. 1, 2, 3, 4, 5 untuk temperature yang pertama, temperature kedua, ketiga dan juga keempat. Okay, kalau ikut apa yang kita discuss sebelum ni, so agak-agak apa ni faktor untuk kes ni? Apa yang kita ubah? So apa kita punya faktor? N N doktor. N? Sekejap, saya ambil ada orang nak masuk. Okay, faktor ni macam saya beritahu tadi, apa yang berubah dekat kita punya kes ni. So apa yang kita ubah adalah dia ada banyak kategori. Apa yang ada banyak kategori sekarang? Okay, sepatutnya kita punya faktor adalah ni. Ni adalah kita punya faktor. So faktor kita adalah temperature. So temperature ni ada berapa kategori? So temperature ni dia ada 4 kategori. So faktor kita temperature. So ingat kalau nombor of kategori adalah bersamaan dengan K. So untuk kes ni K adalah bersamaan dengan 4. Okay, so ni kita panggil dia factor ataupun dikenali juga dengan independent variable. So kalau soalan tu tanya apa dia, what is the independent variable? Ni lah kita punya independent variable. So dia adalah factor. Macam mana kita tahu factor ni independent variable? Sebab factor satu dia ada banyak kategori, satu factor ni kita yang ubah. Tu kita panggil sebagai independent variable. Okay, hasil, okay, data apa yang kita collect dalam cerita ni, dia kata apa yang kita measure dalam cerita ni adalah tensile strength. So untuk kes ni, so kita punya dependent variable adalah tensile strength. Ni kita punya dependent variable. So data apa yang kita kutip? Tensile strength. So tu adalah independent variable. Okay, N ni, dia ada 2 jenis N tau dalam formula tu. N kecil dengan N besar. So untuk setiap kategori, ni kita kira sebagai treatment pertama, treatment kedua, treatment ketiga, treatment yang keempat. So untuk treatment yang pertama, ada berapa N? N dia adalah sama dengan 4. So treatment yang kedua, ada berapa N? Sama juga ada 4. So treatment yang ketiga pun sama juga ada 4. So treatment yang keempat pun ada 4. Ada 5. Dia bukan 4, dia 5 sampel. Sampel ni 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah kita punya sampel. So 5, 5, 5, 5. Sebab tu bila kita nak tulis overall, N besar ni dia adalah overall, grand total. So secara keseluruhannya berapa banyak sampel yang kita ambil, so kita kira semua ni. Okay, berapa banyak semua tu, dia bersamaan dengan 5 kali 4 lah, 20 sampel. Tu adalah beza antara N kecil dengan N besar dalam formula. So kita tengok balik kat sini. So dalam example 4.1 ni adalah soalan yang kita akan tengok lah. First kali kita akan tulis model. So model ni dia memang sama je dalam semua kes. Kita hanya kena ubah nilai I dengan nilai J. So model dengan assumption. Okay, B kita kena state dependent dengan independent. Kita dah tahu dah daripada tadi apa independent dengan dependent. Okay, C kita akan perform ANOVA method and test the hypothesis. Macam saya cakap tadi, chapter 4, 5, 6 ni semua benda melibatkan hypothesis testing. Konsep kita pakai sama juga macam yang kita belajar dekat chapter 3. Okay, cuma hypothesis dia satu fix, tak payah cari sendiri. Hypothesis dia tu memang dah ada. Yang kedua, so apa yang kita test sentiasa melibatkan right tail test. Okay, first kali kita tengok model. So model ni kalau soalan tu tanya model, so tuan-puan kena salin ni je. Ni adalah kita punya model. Model ni dia fix. Dia memang sentiasa kalau ANOVA ni lah kita punya model. So model dia adalah Xij adalah sama dengan mu tambah alpha I tambah dengan epsilon Ij. Epsilon ni dia stand for error. Itu adalah maksud epsilon Ij. Okay, cuma apa yang kita kena ubah? Okay, kita kena ubah kat sini je. Kena ubah nilai I, kena ubah nilai J bergantung kepada kita punya soalan. Untuk soalan ni, kenapa I dia ada 1, 2, 3, 4? Sebab I ni dia mewakili kategori. Sekarang bila kita tengok soalan ni, kita ada 4 kategori sebab kita ada 4 temperature yang berbeza. 1, 2, 3, 4. Sebab tu I dia adalah daripada 1 sampai 4. So kalau kita ada 5 kategori, kita akan tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on lah. And J ni pula,
dia mewakili bilangan sampel ada berapa untuk setiap kategori. Untuk setiap kategori yang kita punya problem ni, dia sama. Untuk setiap kategori pun kita ada 5 sampel. Sebab tu dia 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi apa jadi kalau, katakanlah yang ni kita ambil kategori yang pertama kita ambil 5. Kategori yang kedua kita ada 4 sampel saja. So kategori ketiga kita ada 3 kategori saja. So kategori keempat kita ambil 4 kategori saja. So kita nak tulis J tu daripada mana sampai mana. So kita ambil nilai yang paling besar. Sebab kat sini, so nilai yang paling besar adalah N sama dengan 5. So kita akan tulis N daripada 1 sampai 5. So tu adalah kalau kes yang bilangan sampel tak sama untuk setiap kategori. Tapi untuk kita punya example ni tak ada masalah. Sebab untuk setiap kategori pun bilangan sampel adalah sebanyak 5. So kita akan tulis J daripada 1 sampai 5. Okay, ni adalah kita punya outcome. Okay, ni assumption lah. Yang ni tuan-puan boleh baca sendiri. Assumption ni adalah kalau bila kita nak pakai ANOVA ni, apa yang kita kena assume pasal kita punya data. Tapi saya rasa bentuk dia just conceptual. Boleh baca sendirilah apa dia punya assumption. Okay, next independent dengan dependent. Yang ni saya dah explain tadi. So independent ni adalah kita punya faktor. Untuk case ni apa yang kita ubah. So yang ada banyak kategori tu adalah temperature. Tu adalah kita punya independent variable. So data apa yang kita collect. So data yang kita collect dalam case ni adalah tensile strength. Tu adalah kita punya dependent variable. Okay, from the model above, so clearly can be seen that K sama dengan 4. Macam saya cakap tadi, K adalah bilangan kategori. Kita ada 4 kategori. And untuk setiap kategori itu, kita punya bilangan sampel adalah sama dengan 5. Sebab tu pakai N kecil ni. Ni sebab ni adalah bilangan untuk setiap kategori. Dia bukan overall. Kalau overall, kita pakai N besar. So N besar adalah sama dengan 20 untuk case ni. Okay, step nombor 1. Sama juga macam kita buat hypothesis testing biasa. So kita kena come out dengan hypothesis. So hypothesis dia ni tuan-puan, dia memang fix. Kita tak payah cari. Kalau chapter 3 kita kena baca soalan, kena come out dengan hypothesis kita sendiri. Ni tak payah. Untuk ANOVA, chapter 4, chapter 5, chapter 6, hypothesis tu memang dah ada. Kita cuma kena ubah sesuaikan ikut kita punya soalan. Okay, contohnya macam ni, hypothesis. So H0 kita adalah kita akan sentiasa assume that all means are the same. Dia ada 2 cara. Sama ada tuan-puan nak jawab dalam bentuk ayat. Kalau bentuk ayat macam ni lah. So kita tulis je all means are the same. Ataupun nak jawab dalam bentuk simbol. Ni kalau nak jawab dalam bentuk simbol lah. Tapi mu tu kita nak tulis sampai berapa. Ni berdasarkan kita punya bilangan kategori. Okay, soalan ni sebab kita ada 4 kategori. So mu kita ada mu1, mu2, mu3, mu4. Katalah soalan ni ada 5 kategori. So kita kena tulis mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4, sama dengan mu5. Sebab kita ada 5 mu in total. So daripada setiap kategori akan ada 1 mu. Okay, H alternatif pula. So dia akan kata mu I tidak sama dengan mu J. Okay, maknanya salah satu daripada mu ni kita tak tahu yang mana satu. Mu1 ke mu2 ke, yang tu kita tak tahu. Tapi kita hanya tahu yang sekurang-kurangnya salah satu daripada main ke atas ni, nilai dia adalah tidak sama. Tapi macam mana nak tulis nilai J ni? Ni berdasarkan kita punya nilai kategori lah. Kategori kita ada berapa? Kalau 4, tulis 84. Kalau kategori kita ada 5, tambah 1 lagi sampai 5. Ataupun kalau tuan-puan takut salah, bila kita nak tulis dalam bentuk simbol, tulis je dalam bentuk ayat. Pakai je kat sini, H now. So all means are the same. Ni adalah kita punya H now. H alternatif, kita boleh kata at least one of the means. Okay, salah satu daripada mean kita tak tahu. 2 ke 3 ke yang tak sama. Tapi sekurang-kurangnya salah satu daripada mean tu is different. Okay, ni adalah kita punya null hypothesis. So ada choice. Sama ada nak tulis dalam bentuk simbol ataupun nak tulis dalam bentuk ayat. Saya suggest tulis dalam bentuk ayat sebab ayat ni memang confirm betul. Kalau tulis dalam bentuk simbol, saya takut katakanlah ada 5 kategori tapi tuan-puan tulis 4, maknanya kat situ confirm salah lah. Tak dapat markah lah untuk hypothesis. Okay, so therefore, saya recommend untuk tulis dalam bentuk ayat. Okay, ni adalah table tadi. Sama je table tadi. Cuma sebelum kita pakai formula untuk buat ANOVA table, dia ada step dia yang kita kena buat. Okay, step yang pertama, apa yang kita kena buat adalah untuk setiap kategori. Ni saya tulis ni kategori 1, 2, 3, 4. Step nombor 1, kita kena tambah nilai untuk setiap kategori. Okay, tambah 2 nilai ni, tambah nilai ni, tambah nilai ni, tambah nilai ni. So kita dapatlah apa maksud X. Dia kalau tengok kat sini dia pakai simbol X1 dot. Maknanya
Ni adalah data, hasil data daripada keseluruhan kategori 1. Sebab tu kita kena tambah semua. Kita tambah ke 55 ni, kita dapatlah nilai dia adalah 96.8. So kita buat step yang sama untuk setiap kategori. So kategori yang kedua pun kita tambah semua dia punya data. So dapat 94.96 sampailah kategori yang terakhir. Okay, kemudian ada simbol ni. Okay, simbol ni kalau tuan perasan dia adalah X dot dot. Apa maksud X dot dot ni? Dia adalah kita panggil dia sebagai grand total. Apa maksud grand total? Grand total ni kalau kita tambah semua nilai ni, semua nilai sampel yang kita ada, so ni adalah kita punya total. Ataupun cara yang paling senang untuk kes ni, kita tambah saja keempat-empat ni, so kita akan dapat nilai grand total. So itulah yang kita buat sebenarnya kat sini. So kita tambah semua sampel daripada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, tambah semua, so tu adalah kita punya nilai grand total. Itu adalah benda first yang kita kena buat sebelum kita construct ANOVA table. Okay, kemudian, next kita kena construct ANOVA table. Okay, first kali kita nak cari elemen kat sini. So elemen kat sini nama dia adalah SSTR. Kita panggil dia sebagai sum square treatment. Macam mana nak kira sum square treatment? Okay, dia ada formula dia. Kita tulis dia punya formula. Okay, sum square treatment ni formula dia macam ni. Formula dia adalah sum x I dot bahagi dengan ni tolak x dot dot bahagi dengan capital N. So tu adalah formula dia. Okey, apa maksud formula ni? Okey, formula yang ni, apa maksud xi dot ni? I ni dia akan berubah lah. So kita ada 4 kategori. So I ni adalah daripada 1 sampai 4. Maknanya ni square. So yang ni pun square. So formula ni dia ada dalam buku, ada juga dekat kita punya statistical table. So kalau pernah tengok kat sini, ni dalam muka surat 8, dia ada kat sini one way ANOVA SST. Ni SS total bukan, dia kat sini. Ni adalah SS treatment, sum square treatment. Ni adalah formula yang saya sebut tadi. Okay. So kalau kita balik kat sini, so apa maksud xi dot square ni? Apa yang kita kena buat adalah, okay, untuk setiap kategori ni, kita squarekan nombor tu. Sebab tu dia ada kat sini 96.80 square. So bahagi dengan bilangan sampel untuk kategori tersebut. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dia bahagi dengan 5. So kita buat benda yang sama untuk kategori kedua. Sum dia adalah 94.96. Letak kat situ, squarekan dia. So bilangan sampel dia adalah 5. So kita buat yang samalah kategori yang ketiga, kategori yang keempat. Ikut berapa kategori yang kita ada. Itu adalah untuk formula yang kat depan ni. Untuk formula yang ni. So kita squarekan sum of setiap kategori bahagi dengan dia punya bilangan sampel. Okay, yang belakang ni pula, so x dot dot square bahagi dengan n ni, macam saya mention tadi, x dot dot tu dia adalah grand total. Sekarang grand total kita adalah 350.3. So kita squarekan dia, so bahagi dengan bilangan sampel keseluruhan yang kes ni dia adalah bersamaan dengan 20. So kita kira pakai calculator dapatlah. So nilai dia untuk kes ni adalah 58.6501. Itu adalah sum square treatment. Okay, kemudian kita ada sum square total. Okay, sum square total ni dia lagi complicated lah nak kira dia. Sebab kalau ikut formula dia, sum square total ni, mana saya punya statistical table. Okay, ni adalah formula dia. Okay, formula dia ada dua sum xij square. So apa maksud x square ij tu? Okay, maksud dia apa yang kita kena buat adalah kita kena tambah setiap nilai individual. Okay, kalau saya buka file lain, memang dia datang. Okay, untuk kira sum square total ni, ini formula kita, xij square. So xij square ni maknanya untuk setiap data ni kita kena ambil 19.72 square. Ni kat sini. Tambah dengan data seterusnya 20.88, kita squarekan dia. Tambah nilai seterusnya 19.63 square, tambah kat sini. Kita kena buat untuk setiap individual data sampailah yang terakhir. So 13.25 square. So kalau data kita ni ada 20, so semua data 20 tu kita kena square lepas tu tambah. Kalau data tak ada 15 lah kita kena buat. So bergantung kepada soalan. Okay, kemudian formula dia, okay, bila kita dah squarekan semua individual data tu, formula dia kat belakang sama macam sebelum tadi. So kat belakang dia adalah grand total. So bahagi dengan kita punya overall N. Sebab itulah kalau tengok kat sini, formula dia kat belakang sama dua ni. So dia adalah 350.43 square. So bahagi dengan 20. So dapatlah nilai 95.4875. So nilai sum square total ni memang dia sentiasa lebih besar.
So kalau kita banding dua ni, yang ni memang sentiasa lebih besar lah sebab dia total. Sebab bila kita tambah error dengan treatment, kita akan dapat nilai sum square total. Sebab kalau ingat balik formula tadi, macam mana kita nak cari sum square error. So dia adalah sum square total tolak sum square treatment. Ini adalah apa yang kita buat kat sini. Ini adalah sum square total tolak sum square treatment. So dapatlah nilai 36.8374. So dah dapat nilai ni, kita pun masuk dalam kita punya ANOVA table. So masuk dalam kolom yang kedua. Ni sum square treatment, ni sum square error. So yang ni adalah sum square total. Okay, kolom seterusnya adalah degree of freedom. Kalau ingat balik table yang saya tunjuk sebelum tadi. So degree of freedom untuk treatment, formula dia adalah K tolak 1. So apa dia K? Bilangan kategori. Untuk kes ni kategori kita ada 4. So ini adalah 4 tolak 1 sama dengan 3. So sebab tu dapat nilai dia adalah sama dengan 3. Untuk error pula, formula dia adalah N besar tolak K. Untuk kes ni, overall total kita adalah 20. So K adalah 4. Sebab tu nilai dia dapat bersamaan dengan 16. And total yang kat bawah sekali ni, kita sebenarnya tambah je dua ni. So tambah 3 tambah 16. So dapatlah nilai dia bersamaan dengan 19. Ataupun sebenarnya formula dia adalah capital N tolak 1. Kes ni adalah 20 tolak 1. Macam itulah dapat nilai 19. Okay, kemudian bila dah isi degree of freedom, kita kira pula mean of square. Macam mana nak kira mean of square? Ambil sum of square, bahagi dengan nilai degree of freedom. So dapat nilai 19.55. Sama juga untuk error. So ambil nilai sum square, bahagi nilai degree of freedom 16. So dapatlah nilai mean square. Total memang kita tak cari. Tak perlu untuk cari nilai mean square. So kemudian kita ambil kedua-dua nilai ni. Yang atas bahagi yang bawah. So dapatlah kita punya nilai test statistik. So untuk kes ni kita dapat nilai 8.4915. And column yang terakhir kita letak critical value. Kalau tuan-puan ingat critical value kita. So dia punya general formula dia adalah F alpha. Untuk kes ni berapa nilai alpha dia. So dia mention dalam soalan ni. So nilai alpha adalah sama dengan 0.01 level of significance. Level of significance tu kita punya alpha lah. So kat ni alpha adalah bersamaan dengan 0.01. Okay. Ni 0.01. Okay, yang seterusnya formula dia adalah K tolak 1. K tolak 1 ni ambil kat sini. Tak payah kira lah. Ambil je kat sini. Ni adalah K tolak 1. So, sebab tu nilai dia adalah 3. So yang kat belakang nilai dia adalah capital N tolak K. Ambil dekat degree of freedom dekat bawah dia tu. Yang ni 16. So untuk kes ni kita nak 0.013, 16. So cari dalam table. So dapat nilai 5.2922. Okay, macam saya cakap tadi, bila kita buat aptitude testing ni, dia adalah sentiasa right tail test. So bila kita bandingkan kedua-dua nilai tu, kalau kita lukis kita punya curve bentuk dia macam ni. Ni adalah curve critical value dia dekat 5.2922. So nilai ni sah-sah lagi besar daripada 5.2922. Sebab tu kita reject kita punya H0. Okay, apa maksudnya kalau kita reject H0? So H0 kita mengatakan semua mean ni adalah sama. All means are the same. Kalau kita reject maknanya salah satu daripada mean tu adalah tak sama. At least one. Sebab tu kita cakap kat sini, conclusion dia, at alpha sama dengan 0.01, so at least one of the population mean of temperature is different. Itu je conclusion dia. Kalau kita reject, maknanya tak sama. Kita akan kata, sekarang kita reject. Kalau kita tak reject, is not rejected, maknanya kita akan kata at alpha sama 0.1, so all population means are the same. So kita cuma nak tahu sama ada dia sama ataupun tak sama saja. Tu je kita menjawab daripada soalan. Okay, tu adalah untuk one way ANOVA. Saya rasa kat sini still rasa confused lagi sebenarnya macam mana nak buat. Sebab tu saya dah prepare soalan kat sini. So kita try buat soalan ni. Okay, ni contoh soalan test yang lepas. Sebelum ni kita ada 2 test. Tapi bermula daripada beberapa semester lepas kita start buat satu test. Ni adalah contoh soalan test lah. Ni soalan dia simple je. Cuba baca dulu soalan. Saya pergi ambil calculator sekejap.
Okay, soalan ni dia kata an acoustical engineer is studying noise level in center cities on weekdays. So she takes measurement each day of the weekdays for 4 weeks at the same intersection and at the same time. So the following measurements were taken. So daripada case kita ni, okay, first kali sebelum kita start, kita kena identify dulu lah apa kita punya factor, apa kita punya independent variable, apa kita punya dependent. Sekarang boleh tak bagi tahu saya apa factor yang ada dalam soalan ni? Apa kita punya factor? Apa factor dia? Days kan? Days. Betul. So factor kita sekarang adalah days. Kita ambil data ni untuk 5 hari yang berbeza. So kita vary dekat hari, so automatically kita punya factor adalah days. Ni factor ni bukan factors. Okay. So factor ni, days ni adalah kita punya factor ataupun dia adalah kita punya independent variable. Apa yang berubah dalam cerita ni? Apa yang ada banyak kategori? Day. So kita ada berapa kategori sekarang? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 kategori. So nilai K adalah bersamaan dengan 5. Okay, kemudian so kita tengok pula. So apa kita punya dependent variable? So apa yang dia measure? So dia kata she takes measurement of each day for 4 weeks and at the same time. So apa yang dia measure adalah noise level. So dekat intersection tu untuk setiap hari yang berbeza tu dia measure noise level. So noise level ni adalah kita punya dependent variable. Kalau example yang sebelum ni, yang kita tengok sebelum ni adalah case yang mana setiap kategori tu, so sampel dia adalah sama. Yang ni adalah contoh sampel yang berbeza. Kalau tengok, kategori yang pertama, hari Isnin, kita ada berapa sampel? 1, 2, 3. Ada 3 minggu yang diambil hari Isnin. So maknanya untuk kategori yang pertama, N kita adalah sama dengan 3. So untuk kategori yang kedua, N dia berapa? 1, 2, 3, 4. So ada 4 sampel. Betul, sama dengan 4. And 3 pun sama. 4. Sama dengan 4. And 4 adalah sama dengan 2. 2. And last kali and 5 adalah sama dengan 4. 3. Dia adalah dia berbeza-beza. Sampel tu dia boleh jadi sama, dia boleh jadi berbeza lah. So depend on soalan. Okay, sekarang bila kita dah ada semua information, kita boleh start jawab soalan lah. So, soalan nombor 1 dia kata what is the variable in the study? So macam saya cakap tadi, kita ada 2 variable. So kita ada independent dengan dependent. Okay, independent adalah kita punya factor. So dia adalah this. So dependent for this case adalah data apa yang kita collect. So dia adalah noise level. Tapi soalan ni sebenarnya redundant sebab kat bawah ni dia tanya lagi. So what is the factor? Factor kita sama dengan independent variable lah. So for this case kita punya factor adalah this. Okay, kemudian soalan next dia kata construct ANOVA table. Ni sebenarnya tak ada tau. Kosong. Saya yang letak benda tu kat situ. So untuk kita refer. Ni adalah kita punya ANOVA table lah. Supaya kita tahu apa yang kita kena cari. Okay, first kali, so kita kena cari SSTR. Ni adalah kita punya formula. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak pakai formula ni, first kali kita kena tahu information ni lah. Untuk setiap kategori, kita kena tambahkan semua dia punya sampel. Kemudian kena squarekan nilai tersebut. Okay, so kita tambah dulu. Okay, sebagai pen hitam, so kat sini X untuk kategori yang pertama, boleh tak kira? Sampel kita tu dapat berapa tu? So 66 tambah 71 tambah 70. So dapat nilai? Okay, saya kira lah yang nombor 1 ni. Okay, untuk yang pertama bila kita tambah semua nilai 66 tambah 71, 70 dapat nilai 207. Tapi tolong cek balik tu tak saya tekan later. Okay, kemudian yang hari Isnin, yang hari kedua, kategori yang kedua, so kita ada 76, so tambah 74, tambah 73, tambah 75. So nilai dia adalah bersamaan dengan 298. Itu untuk kategori kedua. Yang ketiga pun kita buat benda yang sama. So kita tambah ke 4 sampel. So 66 tambah 73 tambah 68 tambah 71. So nilai dia adalah sama dengan 278. So yang keempat, dia ada 2 saja. So 73 tambah 67.
So nilai dia 140. So yang last kali kita ada 70 tambah 66 tambah 65 tambah 67. So nilai dia bersamaan dengan 268. So harap-harap betul lah yang saya tekan tu. Okay, ni adalah kita punya sum hasil tambah untuk setiap kategori. Okay, dah ada hasil tambah setiap kategori, barulah kita boleh kira kita punya sum square treatment. Okay, ni adalah kita punya sum square treatment kalau ikut formula. So nilai ni kita kena squarekan dia. So kita akan ada, saya kecilkan sikit, 207 square bahagi dia punya sample size untuk kategori ni. So kategori ni kita ada 3. So dia kena bahagi dengan 3. So tambah. So kategori yang seterusnya kita ada 298. Yang ni square bahagi dengan 4. Okay. So kategori yang ketiga pula sum dia 278. So saya ada 278 square bahagi dengan, so sample size kita untuk yang ni pun ada 4. Okay, tambah yang seterusnya kategori yang keempat ada 140 square bahagi 2. Okay, kategori yang terakhir kita ada 268 square, so bahagi dengan 4. Okay, ni adalah formula yang kat depan. Ni baru formula kat depan ni. Kita sumkan semua kategori, kita bahagikan dia dengan dia punya sample size. Okay, dekat bawah, dekat hujung sekali ni, untuk formula dia ni, so kita ada grand total bahagi dengan capital N. So apa kita punya grand total? So nak tahu grand total, tambah saja ke 55 nombor ni. So saya akan ada 207 tambah 298 tambah 278 tambah 140 tambah 268. So dapat 1191. Itu kita adalah kita punya grand total. And bila kita nak tahu sample overall, capital N pun, kita buat benda yang sama. So kita tambahkan ke 55 sample size tu. So 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 4, so nilai dia adalah sama dengan 17. So kita ada 17 sampel keseluruhan. So yang kat belakang ni dia akan jadi 1191 square bahagi dengan 17. Ni tolong tekan calculator, so cari apa dia punya sum square treatment. Saya tak nak tekan calculator sebab saya memang dah reti tekan calculator. Saya tak buat exam. Cuba tu orang puan kira dapat berapa nilai ni. Satu dua kosong. 120 cukup. Kan ada perpuluhan kat belakang. 120.9412. 9412. Okey, 120.9412. Okay, itu adalah kita punya sum square treatment. Saya tak tahu, saya tak kira. So, insyaAllah betul lah kot. Okey, kemudian next kita kira sum square total. Okey, formula untuk sum square total pula. So, dia adalah yang formula yang panjang tadi. Yang kita kena tambah semua individually. So, kita kena tambah 62 square, tambah 71 square, tambah 70 square, tambah 76 square. Tu adalah untuk yang formula yang kat depan ni. Tetapi dalam soalan ni, so dia dah bagi siap-siap. Yang sum of xy, sum of xij square, so nilai dia adalah 83,641. So tak payah kira lah, ambil je nilai ni. So 83, so 641, so tolak dengan, okay, yang kat belakang ni dia sama macam sebelum ni. So dia adalah 1191 square, so bahagi dengan 17. Ni dapat berapa? Tapi kalau soalan tu dia tak bagi nilai 83641 tu, memang kita kira satu-satu lah. So setiap sampel tu kita kena ambil nilai tu, squarekan dia sampai daripada 1 sampai ke lah sampel yang ke-17.
200 tu. 200 cukup? 9412. 200.9412 betul? 0.9412 tu, betul. Okey. Dapat 200.9412. Okey, itu adalah kita punya sum square treatment dengan sum square total. Okey, bila dah dapat sum square treatment dengan sum square total, barulah boleh kira sum square error. So kita pun masuk dalam formula. Okay, sum square error dia adalah sama dengan sum square total. So tolak sum square treatment. So dia adalah bersamaan dengan 200.9412 tolak 120.9412. Okay, satu benda pasal sum square ni, nama dia pun sum square kan. Sebab dia square, so nilai dia berapa? 80 kan? 80. 80. Betul, nilai dia 80. Sum square ni nilai dia tuan-puan tak boleh dapat nilai negatif. Kalau tuan-puan kira dapat nilai negatif, automatically nilai tu adalah salah. Kita kira balik. Sebab nilai dia tak boleh negatif, memang sentiasa positif. Okay. So dah dapat nilai ketiga-tiga ni, barulah kita boleh construct table ni. Okay, saya construct table lah. Okay, ni saya punya table. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom in total. Okay, ni adalah kita punya table. Okay, sekarang saya nak isi masuk je. Okay, dekat ujung sekali ni dia adalah source of variation. Source of variation saya tak tulis penuh lah. Source of variation, kat sini sum square. So kat sini degree of freedom. Kat sini mean square. Ni adalah kita punya nilai test statistik. Ni adalah nilai critical value. So critical value. Okay, source of variation dekat atas sekali adalah treatment. Dekat tengah-tengah adalah error. Dekat last sekali dia adalah total. Okay, saya pun ganti nilai. So sum square treatment kita dah kira tadi, nilai dia 120.9412. So error pula nilai dia 80 cukup. So total adalah 200.9412. So tu adalah kita punya nilai untuk sum square. So degree of freedom atas sekali, berapa nilai degree of freedom? Berapa nilai kat sini? Berapa nilai kat situ? Berdasarkan apa yang kita ada ni. 4, betul. So kategori kita ada K sama dengan 5, tolak 1 dia sama dengan 4. Okay, degree of freedom untuk error? Jadi berapa belas degree of freedom untuk error? 16. Berapa belas? Yang ambil lah. Gimana? Awang ni tak on. Ni formula dia. 12. Betul, dia adalah N tolak K. N kita nilai 17. K kita nilai dia 5. So 17 tolak 5, so nilai dia adalah 12. Okay, total pula. So kita tambah je dua-dua nilai ni. So total dia adalah bersamaan dengan 16. Lepas tu kalau tuan-puan ingat tadi, table macam mana kita nak cari mean square. So kita bahagi je, ambil nombor ni. So bahagi dengan nombor ni. So kita akan dapat mean square. Untuk kes kita ni, so 120.9412 bahagi 4. So dapatlah kita punya nilai mean square. Berapa nilai mean square ni? So 120 bagi 4 dapat 20 point berapa ni? $30.2353 Okey, dapat 30.2353. Tu adalah mean square dia. Okay, sama juga untuk error. So kita akan ambil nilai sum square. So bahagi dengan degree of freedom. So 80 bagi 12 untuk kes ni. So 80 bagi 12 dia adalah bersamaan dengan 6.6667 kalau kira. Betul. Okay, yang kat sini tak perlu. Okay, yang kat sini tak payah cari dia punya mean square. So next kita nak cari kita punya F-test. Ni tak adalah kat sini ni. Okay. So macam mana kita nak cari nilai F-test? Kita ambil nilai mean square dekat atas,
bahagi dengan nilai mean square dekat bawah. Untuk kes kita ni kita akan ada 30.2353. So bahagi dengan 6.6667. So dapatlah kita punya nilai F-test. Okay, berapa tu nilai F-test tu? .5353 tu. Okay, 4.5353. Okay, ni adalah kita punya F-test. Okay, next kita cari pula nilai critical value. Okay, untuk kes kita ni, ada mention tak F? Kita ada. Dia kata construct ANOVA table dulu. Dia tak mention lagi pasal significant value ke apa. Okay, biar dulu. So, ni adalah kita punya ANOVA table lah. So, kalau tuan-puan construct ANOVA table ni, so dapatlah markah 12 markah. Okay, soalan ni ada lagi ni. Okay, next dekat bawah ni baru dia kata okay, test the hypothesis. Ni bukan B ni kat sini, sepatutnya dia D. Ke dia A123? Dia A123. Okay, dia kata test the hypothesis that the mean data provided by the noise level is the same for all days at 0.025 level of significant. Ni baru dia bagi dia punya nilai alpha. Dia suruh kita test sama ada betul ke tak noise level ni sama untuk ke-5 hari. So sekarang kita ada 5 lah. Okay, bila ada soalan test ataupun conclude, tu adalah highlight. Ini adalah dia akan jadi hypothesis testing ataupun markah. Kalau markah 5, 6, tu memang confirm hypothesis testing. Okay, step nombor 1 bila kita buat hypothesis testing adalah kita tulis dia punya hypothesis. Okay, kalau saya nak tulis dalam bentuk simbol, okay, sekarang K kita ada 5. So kita ada 5 mean. So H0 kita adalah semua sama. So mu1 adalah sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4, sama dengan mu5. Itu adalah kita punya H0. Yang semua mean nilai dia adalah sama. Alternatif dia pula sebaliknya. So kita akan tulis kat sini at least sekurang-kurangnya one of the means is different. Itu adalah kita punya alternatif. Itu je perlu tulis. Okay, sekarang kita dah settle dengan kita punya step nombor 1, hypothesis. Okay, step nombor 2 adalah, kalau ikut sebelum ni, kita belajar cakap chapter 3. So, kita kira test statistik kan. Sekarang kita dah kira test statistik. Ni adalah kita punya test statistik. Nilai dia 4.5353. Okay, tapi bila kita nak buat test tu, kita kena cari critical value lah. So, nilai kat sini. Apa nilai kat sini? So, nilai critical value kita adalah F0.025. Okay, 2 lagi nilai tu nak ambil kat mana? Ambil kat column degree of freedom. 1 dekat atas, 1 lagi dekat bawah. So untuk kes kita ni, kita akan ambil 4 dengan 12. So kat sini 0.025. So 4 dengan 12. Kemudian kita tengok dalam statistical table. Okay, kat mana nak tengok dekat statistical table ni? Carilah F-test. Okay, F-test ni dia banyak pages. Dia beza dia dekat atas ni. Dia berbeza kat atas ni. Ni adalah untuk 0.001. Okay, ni untuk 0.0505. Carilah sampai jumpa kita punya. So, kita punya 0.025. Inilah 0.025. Tadi kita nak cari F 0.025412. So, ni new 1. Tengok dulu yang melintang ni. So, nilai dia kena 4. So, kat sini. So, ni nilai 4. So, tengok pula dekat bawah ni. So, nilai dia kena 12. Kita cari 12. Okay, dekat mana dia intersect? Dia bersilang dekat sini. So, nilai dia adalah 4.1212. Okay, tulis kat sini. So, nilai dia 4.1212. So, bila dah ada critical value, automatically kita boleh tulis, kita boleh decide lah nak reject ataupun tak reject. Okay, dia ada 2 cara sebenarnya. Sama ada tuan-puan boleh tulis pakai tulis lukis ni, yang curve ni, tulis kat sini adalah bersamaan dengan 4.1212. Kita punya nilai tadi berapa? 4.5353. So, kalau 4.5353 kat sini lah. So, ni adalah 4.5353. So, therefore, apa yang kita kena buat adalah kita kena reject. Ini cara pertama. Kita boleh lukis diagram. Cara kedua, kalau tuan-puan rasa macam tak nak lukis, pakai inequality. So, kita boleh tulis yang F-test adalah bersamaan dengan 4.5353. So, dia lebih besar daripada F 0.05412 yang bersamaan dengan 4.1212. So, bila dia lebih besar untuk right tail test, so therefore dia akan masuk dalam rejection region. So, kita akan reject H0. So, reject H0 maknanya H0 ni salah lah. So, apa maksud bila H0 ni salah? So, maknanya sekurang-kurangnya ada salah satu mean tu adalah berbeza. So, kita pun jawab balik soalan dia. Dia kata, test the hypothesis that the mean provided is the same for all days. Sekarang kita kata,
berdasarkan apa yang kita dapat ni, dia kata tak semua sama. Sekurang-kurangnya salah satu adalah berbeza. So kita pun conclude. So L alpha adalah sama dengan 0.025. So we do not have sufficient evidence. Okay, daripada maklumat kita ni yang mengatakan sebaliknya. So we do not have sufficient evidence that the noise level is the same for all days. Okay, so tu adalah kita punya conclusion. Kalau kita tak reject, maknanya sama, kita kata samalah. So we have sufficient evidence that noise level is the same. Kalau kita dapat sebaliknya, dia kata salah satu tak sama, so we do not have enough evidence yang mengatakan noise level tu adalah sama. So tu je kita punya hypothesis testing. So benda yang paling major adalah nak buat ANOVA table. So this is going to be the major thing. So lepas dah buat ANOVA table, so baru kita boleh come out dengan hypothesis testing. And kalau tuan-puan tengok kat sini, markah dia banyak. So markah hypothesis testing dia 5 markah. So ANOVA table dia pun dah 12 markah. So ni saya akan tanya untuk quiz. So quiz memang saya akan tanya ANOVA table. Okay, sebelum saya move on to two-way ANOVA, so ada apa-apa soalan nak tanya pasal one-way ANOVA? Apa-apa yang rasa macam, kenapa nak buat macam ni? Yang rasa confused ke? Tak ada? Faham semua calculation? Boleh. Boleh. Okay, kalau boleh, tak ada masalah. Yang ni saya akan bagi untuk soalan quiz lah. So tuan-puan buat untuk soalan quiz. Macam biasa 20 markah. Saya akan bagi soalan lebih kurang macam ni je. Saya akan bagi data macam ni. Saya suruh kira, buat ANOVA table, cari dependent variable. So buat conclusion. Itu saja. Okay, itu untuk quiz. Okay, untuk final exam, saya nak bincang soalan two-way ANOVA. Dalam final exam nanti, kita ada soalan two-way ANOVA 15 markah. Dia sebenarnya soalan dia sangat senang, sangat straightforward, tapi kena tahu macam mana nak extract maklumat daripada Excel. Sebab kita akan bagi Excel output, so tuan-tuan kena decide macam mana nak dapat 15 markah tu. Okay, first kali kita tengok dulu apa beza two-way ANOVA dengan one-way ANOVA. So one-way ANOVA tadi kita ada satu faktor. Satu faktor ada K kategori. Okay, kalau untuk two-way ANOVA, sekarang kita ada dua faktor. Ditambah satu lagi faktor. Okay, contoh dia. Okay, katakanlah one-way ANOVA. Saya nak tengok performance student. Okay, saya kira faktor yang pertama adalah gender. So saya tengok performance antara male dengan female. Ni kira satu faktor. Okay, faktor yang kedua saya nak tengok daripada fakulti pula. Okay, ini fakulti. Okay, daripada FKP, so daripada FKM, so daripada fakulti fees. Ni kita panggil dia sebagai two-way ANOVA. Kenapa? Kita ada dua faktor yang berbeza. So, faktor kita gender. Itu faktor yang pertama. So faktor kedua adalah fakulti. So beza dia adalah one-way ANOVA, kalau kita consider satu faktor saja, kalau saya consider gender saja, tu kira one-way ANOVA. Okay. Tapi kalau saya tambah lagi satu faktor fakulti dekat sini, so automatically dia akan jadi two-way ANOVA. Okay, bila two-way ANOVA ni, dia boleh jadi 3 hypothesis testing. Okay, 3 hypothesis testing, ataupun dia boleh jadi satu hypothesis testing. Dia bergantung kepada soalan tu macam mana. Okay, macam mana boleh ada 3, macam mana boleh jadi 1? Okay, jadi first kali benda yang kita kena buat, test nombor 1 adalah kita kena test interaction. Salah eja ni. Saya padam tak? First kali kita kena test interaction. Interaction. Sama ada faktor A ni dia mempengaruhi ke tak faktor B, ataupun faktor B mempengaruhi tak faktor A, ataupun sebenarnya dia tak ada kaitan antara satu sama lain. Okey, test yang pertama adalah kita nak test interaction tu lah, sama ada dia faktor tu dia mempengaruhi ke tak satu sama lain. Okey, kalau daripada conclusion kita tu kita dapat yes, so faktor A dengan faktor B tu interact. Saya tulis kat sini. Faktor A and B interact. Okey, maknanya kita berhenti dekat situ. So maknanya kita buat satu hypothesis testing saja, stop. Siap dah kita punya calculation. Okay, tapi katalah kita dapat no, daripada kita punya conclusion tu no, so factor A dengan B, so do not interact, tak ada interaction. Maknanya tak ada kaitan pun sebenarnya antara kedua-dua faktor A dengan B ni. So kita kena proceed, kena buat lagi 2 hypothesis testing. So kita kena test faktor A secara individual dengan faktor B secara individual. Sama ada betul ke tak faktor A ni ada efek ke atas kita punya dependent variable,
ataupun faktor B yang ada efek ke atas independent variable. Okay, faktor A dengan faktor B ni kita panggil dia sebagai marginal effect. Yang ni kita panggil dia sebagai interaction effect. Yang faktor A dengan B tu nama dia adalah marginal effect. So kita hanya proceed faktor A dengan B kalau conclusion yang pertama tu dia kata tak ada interaction. Kalau ada interaction berhenti. Memang satu je proses testing. Kalau conclusion tu tak ada interaction, barulah kita kena kira test faktor A dengan faktor B. Okay, untuk two-way ANOVA, kita tak ada calculation by hand. Kita memang ajar student untuk baca output daripada Excel. Okay, satu benda bila kita pakai Excel ni dia bagi semua benda tau. Dia bagi table, macam ANOVA table tadi, tapi untuk two-way ANOVA lah. Selain daripada nilai F-test, dia bagi juga nilai kat sini. So, nama dia adalah P-value. So sebenarnya tuan-puan ada pilihan. Sama ada tuan-puan boleh pakai F-test macam tadi yang kita buat dekat one way ANOVA ataupun boleh pakai P-value. Tapi saya suggest untuk pakai P-value sebab dia lebih senang. Macam mana kita nak buat aptitude testing pakai P-value? Ni je rule yang tuan-puan kena ingat. Ni adalah dia punya formula dia lah. Dia punya rule dia. Kalau nilai P-value kita lebih kecil daripada alpha, ni simbol dia lebih kecil daripada alpha, so automatically kita reject H0. Tak payah cari critical value, tak payah compare, ni je dia punya formula. P-value lebih kecil daripada alpha, reject. Kalau P-value kita lebih besar daripada alpha, kita do not reject. Ni adalah macam mana kita buat test pakai nilai P-value. Okay, ni contoh soalan ya. Tapi soalan ni dia ada kaitan ni. Saya potong soalan A dia. Tak payah, kita tengok soalan lain. Okay, kita tengok soalan ni. Okay, question nombor 3. Dia kata kat sini, so a vehicle manufacturer, ni soalan saya lepas, semester 2, 1920. So a vehicle manufacturer wishes to test the ability of 3 types of steel alloy panels to resist corrosion. So when 3 different paint types are applied. So kita ada 2 faktor kat sini. So faktor yang pertama adalah paint type. So faktor yang kedua adalah steel alloy yang kita pakai untuk mengatasi corrosion. So dia kata kat sini the corrosion data in millimeter. So apa yang kita buat adalah dependent variable kita, apa yang kita measure adalah corrosion data in millimeter represents the ability of the painted panels to resist weathering. A random sample of 4 different type of steel alloy panel for different type of paints were recorded. So the data is analysed and the Microsoft Excel output is given in data 2. Okay, sekarang soalan ni sebenarnya dia nak dia nak check corrosion. Corrosion tu apa dalam bahasa Melayu? Hakisan kan? Corrosion tu. So apa yang kita buat adalah, so kita kaji berdasarkan 2 faktor. Satu jenis paint cat yang kita pakai. Okay, satu lagi adalah steel alloy yang kita guna. So kita guna 3 jenis paint yang berbeza. So 3 jenis steel alloy yang berbeza. Okay, kalau macam one way ANOVA tadi, untuk setiap ni, untuk setiap kita punya faktor ni, macam mana nak cakap, untuk yang tadi one way ANOVA, treatment kita ada K. Kalau soalan tanya berapa treatment, treatment ataupun kita punya kategori, dia adalah sama. So dia adalah bersamaan dengan nilai K. Tapi kalau soalan ni, kalau dia tanya how many treatment, so treatment ni maknanya adalah kategori. Soalan ni ada berapa kategori, so nilai dia adalah sama dengan A darab B. So A ni adalah bilangan faktor A. Ada berapa kategori. So ni adalah kita punya faktor A. Dia ada berapa kategori? 1, 2, 3. So A adalah sama dengan 3. Okay, yang ni kita panggil sebagai faktor B. So faktor B kita ni ada 1, 2, 3 kategori as well. So B kecil adalah sama dengan 3. So ada berapa treatment keseluruhan ni? So dia 3 darab 3, dia sama dengan 9. Sebab ni dia kira sebagai satu treatment. Bila kita pakai paint A dan menggunakan steel alloy type 1, tu adalah satu treatment. Okay, ni ada treatment yang kedua, treatment yang ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8 sampai yang last kali ni adalah yang ke-9. Okay, untuk setiap treatment ni, untuk setiap kategori ni, kita punya sample size kena sama. Kalau tadi sample size tak kisah kan? Yang tu boleh ada 4, yang ni boleh ada 5, yang ni boleh ada 2. Yang ni tak boleh, dia kena sama. Yang ni semua 4. 4. Dia memang syarat dia. Two-way ANOVA kita hanya boleh buat kalau sample size kita adalah sama untuk setiap treatment, untuk setiap kategori tu. Kalau dia tak sama, tak boleh. Itu memang syarat dia.
Okay, ni adalah kita punya ANOVA table. So ni yang kita buat daripada Excel lah, yang dihasilkan daripada Excel. Okay, tapi kat sini dia ada lopong-lopong. Lopong-lopong ni sebenarnya kalau soalan saya lepas dia suruh cari nilai. So apa nilai P, apa nilai Q, apa nilai R. Okay, untuk tuan-puan punya soalan tak payah risau pasal benda tu. Saya tak tanya pun pasal benda tu. Okay, saya bagi output macam ni je. Saya suruh buat test lah, hypothesis testing. So tak payah risau pasal ni. Yang ni kita cross. Okay, soalan nombor 2. Soalan ni kata, so given that there is no interaction exists. Ni kita kena buat 3 hypothesis testing kan? Tak ada ke soalan yang memang kena buat 3? Sebab saya nak tunjuk macam mana nak buat 3. Okay, tak ada. Okay. So dia kata given that there is no interaction exists between type paints and type of steel alloy panels on the effect of corrosion. So test the marginal effect. Soalan ni kalau ikut rule dia, satu kita kena buat test of interaction. Okay, test of interaction. Okay. So kalau soalan tu dia kata ada interaction, so kita berhentilah. So memang sampai situ je kita punya. So kita ada satu hypothesis testing saja. Kalau dikata no interaction, so kita kena proceed dengan hypothesis testing yang kedua dengan ketiga. So ni adalah apa yang berlaku dekat sini. Dia kata, so dia dah test siap-siap dah. There is no interaction between type paints of steel alloy dengan type of paint dengan steel alloy. Okay, tapi masalahnya sekarang saya nak tunjuk 3-3 sebab dalam test exam nanti saya tanya 3-3. Saya tukarlah soalan dia sikit. Okay, saya tukar soalan dia. Saya kata kat sini. So test for interaction between paint type and steel alloy at alpha equals 0.05. So katakanlah ni soalan dia. Soalan ni dia kata test for interaction antara faktor A dengan faktor B. Nilai alpha kita adalah bersamaan dengan 0.05. So kita pun buat hypothesis test yang pertama. So hypothesis test yang pertama kita nak test interaction. Saya tulis kat sini test for interaction. So null hypothesis kita. Yang ni pun fix, dia sentiasa sama. Dekat atas adalah there is no interaction. So there is no interaction between factor A dengan factor B. Yang ni kita kena ikut soalan lah. Apa kita punya factor A? Paint type. Apa kita punya factor B? Dengan steel alloy. Okay, ni berdasarkan soalan. So tuan-puan ubah kat sini je. Apa dia factor A, apa dia factor B. So selain daripada tu ayat dia sebiji sama. There is no interaction. Okay, untuk dia punya null hypothesis, alternative hypothesis, kita akan kata there is an interaction. Maknanya ada interaction. There is an interaction. So between, sama juga. So paint type dengan steel alloy. Ini adalah kita punya hypothesis. So bila kita decide nak reject ke tak reject, sekarang kita dah tak pakai test statistik, tak pakai critical value. So kita hanya ambil nilai P value saja. Okay, dekat ANOVA table ni, so kita ada 3 nilai P value. Okay, ni atas sekali, kat tengah-tengah, dengan yang last sekali ni. Okay. So untuk test for interaction, kita tengok kat sini. So ambil dekat tempat row interaction tu. So maknanya bila kita nak test interaction, ni adalah nilai P value yang kita kena ambil. Ni nilai P value. So kalau tuan-puan nak pakai F-test boleh juga. Ni adalah nilai F-test. Tapi macam saya cakap tadi, so bila kita F-test kita kena decide pula nak reject ke tak reject berdasarkan critical value. So kena ambil dua-dua. So cara paling senang adalah ambil nilai P value saja. So P value kita sekarang ambil je 4 titik perpuluhan. So 0.0723. So 0.0723. So kita nak banding dengan alpha. So nilai alpha kita adalah untuk kes ni dia kata 0.05. So kita pun bandinglah nilai dia lebih besar ataupun lebih kecil. Kat sini obviously 0.0723 lebih besar daripada alpha. So kalau ikut rule yang saya tulis tadi. So kalau P value kita lebih kecil daripada alpha, kita reject. P value kita lebih besar daripada alpha, kita do not reject. So sekarang kes ni dia adalah lebih besar daripada alpha. So apa yang berlaku adalah therefore kita do not reject. Terus dah dapat
kita punya decision sama ada nak reject atau tak reject. Kemudian kita boleh tulis kita punya conclusion. So at alpha sama dengan 0.05, sekarang kita do not reject. Makna H null kita ni adalah betul. So kita salin balik je kat situ. So there is no interaction. Salin balik je kita punya H null. So between paint type dengan steel alloy. Okay, so settle. Tu adalah hypothesis testing yang pertama. Okay, yang ni kita kena proceed. Kenapa? Sebab tak ada interaction. So bila dikata no interaction, kita kena proceed dengan marginal effect, kena test factor A dengan factor B. Sebab itulah kita kena proceed, carilah yang kedua pula. So kita kena test factor A. Okay, dalam cerita ni kita ada dua factor. So factor yang pertama adalah paint type. So faktor yang kedua adalah steel alloy. So dia dekat sini dia tak tulis AB tau. Dekat dalam kita punya ANOVA output ni, dia hanya tulis sample dengan kolom saja. So tuan pun kena hati-hatilah nak decide yang tu. So macam mana yang kita nak tahu yang mana satu sampel, yang mana satu kolom? Okay, cara yang pertama kita boleh tengok degree of freedom. Okay, sebab degree of freedom ni, ni A tolak 1, yang kat bawah ni B tolak 1. Tapi untuk kes ni tak boleh nak tengok degree of freedom. Sebabnya dia punya nilai A dengan B sama. So kalau kita tulis degree of freedom, dua-dua ni pun akan jadi 2 dengan 2. So untuk kes ni kena baca soalan lah. Dia kata kat sini, so yang dia mention dulu dalam soalan tu, okay, yang tu adalah kita punya factor A. So dia kata a random sample of 4 different type of steel alloy for different type of paint were recorded in table 2. So maknanya yang atas factor A tu adalah steel alloy panel. So type of paint tu adalah factor yang kedua. For different type of paint. Okay, ini factor A. So yang ni adalah factor B. So yang mana dia sebut dulu tu adalah factor A, yang kat atas ni. Yang kat bawah yang dia sebut kemudian tu adalah factor B, yang kita akan ambil dekat kolom. So maknanya A kita punya steel alloy, so B adalah type of paint. So first kali test factor A, untuk kita punya factor A ni dia adalah steel alloy. Okay, so kita pun tulis dia punya hypothesis. Okay, hypothesis untuk marginal effect ni, so kita nak tahu sama ada betul ke tak factor A ni dia ada effect ke atas kita punya dependent variable. So kita akan kata, so there is no effect. Kat atas ni memang sentiasa no. Kalau tengok tadi pun, kita kata no interaction, no effect. H null memang sentiasa no. So there is no effect of steel alloy on corrosion data. Ni kita punya dependent variable. Kita kena bagi tahu lah effect ke atas apa. Ke atas kita punya corrosion data. Yang kat bawah dia adalah opposite dia. Kalau kita atas kita kata no effect. So there is an effect, ada effect of steel alloy on corrosion data. Sama juga macam tadi. So bila kita dah tulis kita punya hypothesis, next kita boleh decide sama ada reject ke tak reject berdasarkan nilai p-value. So untuk factor A, kita ambil ni p-value dekat atas kali ni. Okay, yang E negatif 0.6 ni apa maksud dia? Maksud dia ni adalah darab 10 kuasa negatif 6. Ni kalau kita ada 1.6452 kali 10 kuasa negatif 6, dia bersamaan dengan, kalau ikut matematik kita kena pindah ni 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maknanya nilai dia adalah 0.000001. 3,4,5,6. Betul. Itu adalah dia punya nilai. Itu adalah maksud 1.645 2 kali 10 kuasa negatif 6. So dia adalah nilai yang sangat-sangat kecil. Selalunya kalau kita ambil 4 p-value kita akan tulis 0.0000 lah. Itu kalau kita ambil 4 decimal places. So kalau kita banding dengan alpha, of course lah ni lebih kecil daripada alpha sebab alpha adalah sama dengan 0.05. So sekarang saya dapat nilai lebih kecil daripada alpha, nak reject ke tak reject ni? Reject. Okay, lebih kecil daripada alpha, so kita akan reject H null. So bila kita reject H null, maknanya H null ni salah, kita akan ambil conclusion dekat alternative. So kita pun tulis, so at alpha sama dengan 0.05, so there is an effect, so ada effect rupanya of steel alloy on corrosion data.
Okay. So tu adalah hypothesis testing yang kedua. Okay, hypothesis testing yang ketiga pula, okay, dia sama juga macam yang test factor A ni, tapi kita akan buat dia ke atas factor B. So kita test factor B, so apa dia factor B? So dia adalah type of paint. So kita pun tulis, so H0 kita, so there is no effect, sama juga macam tadi, ke atas dia sentiasa no. So there is no effect of type of paint. Kita mention apa kita punya factor B on corrosion data. Ke atas data corrosion. Okay, alternatif pula. Ke atas no, kat bawah ni adalah. So there is an effect of type of paint on corrosion data. Okay. So sama juga macam tadi. So benda sama, dia repeated cuma buat 3 kali je, tu beza dia. So kita pun ambil lah p-value. Okay, kat mana p-value? So kita akan ambil p-value kat sini. Ni lagi lah kecil sebab nilai dia kali 10 kuasa negatif 11. So ni memang confirm lah kalau kita ambil 4 titik perpuluhan. Sama juga macam tadi. So dia akan jadi 0.0000. So lebih kecil daripada kita punya alpha sebab alpha kita adalah 0.05. So tiga-tiga test pakai nilai alpha yang sama. So sama juga macam tadi. So bila dia lebih kecil daripada alpha, so kita kena reject H0. So conclusion dia at alpha sama dengan 0.05. So H0 kita salah. Kita ambil kesimpulan dekat alternatif. So there is an effect of type of paint on corrosion data. Maknanya kalau kita tengok ni, kita punya hypothesis ni, so dua-dua factor A dengan factor B ni, sebenarnya dua-dua pun dia ada effect ke atas kita punya dependent variable. Kita tapi cuma factor A dengan factor B ni dia tak ada hubungan, dia tak ada hubung kait antara satu sama lain. Sebab tu bila interaction, tak ada interaction. Tapi A ni pun dia memainkan peranan ke atas kita punya corrosion. Factor B ni pun dia ada dia punya kesan ke atas corrosion. Cuma A dengan B dia tak ada. Okay, kalau kita pakai stick alert 1, kita pakai paint type 2, oh dia jadi corrosion lagi kurang. Dia tak ada effect tu. Okay, itu adalah maksud apa yang kita buat ni. Sama ada interaction ataupun factor secara individual. So setiap yang kita buat after testing ni, setiap ni 5 markah. Ni 5 markah, ni 5 markah, ni pun 5 markah. So semua ni ada 5 markah. So gabung ketiga-tiga ni, so dapatlah 15 markah. Ni saya bagi teruslah hint untuk final exam. So tuan-puan akan jumpa soalan macam ni 15 markah. So kena cari tengok betul-betul lah dekat mana kita punya p-value, nak cari p-value. Lepas tu kena decide yang mana satu adalah factor A, yang mana satu adalah factor B. So macam mana nak decide tu, tolong baca soalan betul-betul lah. Sebab kat sini memang output ni memang dia letak sampel dengan kolom saja. So yang mana mention dulu, tu factor A. So yang mana yang mention kemudian, so tu adalah factor B. Okay. Tu je lah kot untuk two-way ANOVA. Two-way ANOVA memang simple, tu je. Dia hanya kita kena pandai buat aptitude testing tu je. Soalan doktor. Soalan final dah siap ke? Dah. Soalan final dah siap. Soalan final sebab kita buat final online untuk semester ni, memang lecturer diberi kelonggaran untuk buat soalan versi lain daripada soalan perdana. Memang saya buat soalan versi lain lah. So soalan dia memang saya buat straightforward. Kalau faham apa yang kita belajar dalam kelas, saya rasa tak ada masalah nak jawab soalan final. Nak skor A pun boleh. Ke kita nak discuss dulu? Tak payahlah, saya dah discuss dengan lecturer lain, tak ada masalah. Dia pun dah bagi banyak kan kat sini, dah 15 markah dah bagi hint ni. Okay, ada apa-apa soalan lagi berkaitan dengan one way ANOVA dengan two way? So one way saya akan bagi dalam quiz, so two way tuan-puan akan jawab untuk final. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak habis kat sini ni. Doktor, soalan assignment doktor dah bagi? Soalan assignment saya belum bagi sebab selalunya apa yang berlaku adalah saya try bagi minggu depan ni. Soalan assignment selalunya saya akan kumpul semua soalan yang saya rasa macam lebih berkurang dengan soalan final exam. Supaya latihan lah kalau kira untuk final exam. InsyaAllah minggu ni saya try compile. Saya try habiskan marking sekali semua test tu sebab saya tunggu pesakut.
Kalau saya tunggu sampai end semester memang tak sempat. So saya cuba buat minggu ni lah semua. Soalan final pun saya akan cuba bagi secepat mungkin lah. Betul. Kita ada satu kelas lagi kan? Kita ada satu kelas lagi tapi ada 2 chapter. Satu kelas tu saya akan lecture lah sebab soalan yang chapter tu susah sikit. Tapi yang lagi chapter last tu dia senang sikit, saya akan bagi video je yang tu. So 16 hari bulan ya Tante? Lagi 2 minggu lah. 2 minggu kan? Lagi 2 minggu. Kita ada berapa orang? Total? Untuk apa dah? Untuk buat assignment kan? Nak buat assignment. Sebab saya nak suruh buat assignment tu, saya nak suruh buat group. So biasa doktor berapa orang satu grup? Tengok bilangan student. Saya suruh buat dalam 3-4 lah. So, saya tanya ada berapa orang? Sekejap. Kalau batch kami ada 16. 16 semua kan? Kalau 16 kita buat 4-4 boleh? 4 orang satu grup. boleh. Okay, so macam tu tuan-puan pilih lah nak grup dengan siapa tu masing-masing lah. Tapi soalan tu saya sangat suggest supaya bincang lah dengan satu sama lain sebabnya assignment tu adalah untuk preparation kepada final sekali. Kalau tuan-puan boleh jawab soalan assignment tu, insyaAllah soalan final pun boleh buat lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kejap lagi saya bagi terus note sekali dengan soalan tulis. So boleh try lah soalan Wawi Nova tu. Okay. Kita jumpa lagi. Okey, terima kasih Doktor. Alright, sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Hello, guys.